Sekian lama kajian dilakukan demi mencari penawar HIV. Namun sejak beberapa tahun lalu, usaha saintis mula menampakkan kejayaan apabila 2 kes membabitkan pesakit HIV/AIDS hampir berjaya dan dipulihkan sepenuhnya. Terbaru, kes Mississippi Baby yang dilaporkan bebas virus berkenaan walaupun sebelum ini disahkan mendapat HIV/AIDS daripada ibunya, dan sempena persidangan Pertubuhan AIDS Antarabangsa IAS 2013, wartawan Salina Zakaria secara eksklusif mendapatkan reaksi 2 daripada 3 saintis yang bertanggungjawab membuat kajian itu. Mac tahun lalu, bayi Mississippi mencetuskan fenomena yang tersendiri apabila ia menjadi kes kanak-kanak yang pertama dilaporkan bebas daripada virus HIV. Dan pada persidangan IAS 2013 ini, Dr. Deborah Persaud daripada Universiti Johns Hopkins akan hadir berkongsi pandangannya bersama para saintis daripada seluruh dunia. Kehadiran Dr. Deborah Persaud yang juga ketua penyelidik bagi kes Mississippi Baby pada persidangan IAS 2013 menjadi pembakar semangat kepada para penyelidik dalam daluan negara. Seorang lagi penyelidik yang turut terlibat dalam kes berkenaan ialah Dr. Catherine Luzuriaga dari Pusat Perubatan Massachusetts, Amerika Syarikat. Mereka akan membentangkan 2 kertas kerja berkaitan kes bayi yang bebas daripada virus HIV selepas 15 bulan mendapat rawatan khas. It doesn't mean that there's no virus still present in the person. It just means it's not replicating to the point that treatment is needed. So in the case of the Mississippi Baby, perhaps function cure is really not the right word, but the field really uses 2 ways to describe cure. Ujarnya tanggapan bahawa Mississippi Baby bebas sepenuhnya daripada virus HIV adalah kurang tepat kerana terapi antiretroviral telah diberhentikan ketika dia berusia 15 bulan. To be able to say someone's been cured of HIV means you need to follow them off therapy for 5 or more years. And so because we're in that window of just 15 months of therapy, we can't declare the baby as being cured. We never expected this in the field of HIV to happen with the drugs that we use commonly to treat HIV infection in children. So it is a breakthrough for the field. Turut dijelaskan persoalan sistem imunisasi bayi Mississippi yang unik. We're not sure if there's something genetically unique or different about the Mississippi Baby that caused this to happen. So, we're very interested in doing additional studies to look and see exactly as you're asking if there's something unique about the infant's immune system. Rakannya Dr. Catherine Luzuriaga dalam pada itu menjelaskan fungsi 3 jenis dadah bersifat agresif yang digunakan bagi mengawal virus HIV, iaitu AZT, 3TC dan nevirapine. One, I think, was the fact that the drugs were started so early, that they were started within 30 hours of age, and the combination is very strong against the virus. And so I think the combination of starting early and using a regimen that strongly suppressed the ability of the virus to make copies of itself. Justru ujarnya adalah penting bagi setiap bayi dan kanak-kanak mendapat rawatan segera bagi mengawal virus HIV daripada merebak. Selain kes Mississippi Baby, satu lagi kes dikesan di Berlin, Jerman apabila individu bernama Timothy Brown daripada Amerika Syarikat yang menghidap HIV/AIDS sejak 1995 dilapor pulih daripada virus itu. Ia disahkan setelah beliau menjalani pemindahan sel stem darah yang merawat penyakit leukemianya pada tahun 2008. Salina Zakaria, TV3. Dalam perkembangan berkaitan, wartawan Pang Chin Fei pula memaklumkan lebih 4,000 peserta termasuk 300 saintis yang membuat kajian berhubung penghasilan penawar HIV/AIDS menghadiri persidangan Pertubuhan AIDS Antarabangsa IAS ke-7 yang julung kali diadakan di Ibu Negara. Malaysia adalah negara Asia pertama menganjurkan persidangan terbesar dunia itu bagi membincangkan kajian saintifik terkini serta isu berkaitan HIV/AIDS. Acara perasmiannya kini sedang berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Untuk itu kita terus saja bersama Pang Chin Fei di lokasi. Silakan Fei.
Dr. Adibah Kamaruzzaman, Mr. Andrew Detan. Terima kasih Sri Pentas. Salam sejahtera. Ketika ini acara perasmian persidangan IAF sudah pun bermula dan ia disempurnakan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam. Persidangan yang berlangsung hingga 3 Julai ini dianjur oleh Pertubuhan AIDS Antarabangsa IAS dengan kerjasama Pusat Kajian Kecemerlangan AIDS Universiti Melaya. Dan bersama saya kini untuk mengulas lanjut mengenai persidangan ini ialah Timbalan Pengarah Pusat Kecemerlangan Kajian AIDS UM iaitu Profesor Dr. Rusli Ismail. Terima kasih Profesor kerana sudi bersama TV3. Ya, apakah peranan Malaysia dalam menganjurkan bersama persidangan AIDS antarabangsa yang terbesar di dunia ini, Profesor? Sebenarnya dari segi penganjuran persidangan ini, Ceria bertindak sebagai host tempatan, ya, bila mana kita membantu International AIDS Society untuk sama-sama menganjurkan persidangan yang boleh dikatakan terbesar, ya, dalam bidang HIV AIDS di dunia. So kita menyumbangkan dari segi masa oleh staf-staf di Ceria, dan juga kita juga membantu dari segi mendapatkan sumber keuangan, walaupun mungkin tidak begitu banyak kerana di Malaysia mungkin masalah HIV AIDS ini tidak begitu menarik, ya. So agak sukar untuk kita mendapatkan sokongan dari segi bantuan keuangan. Dan di samping itu of course Ceria juga terlibat dari segi menyumbang kepada program, ya, terutamanya dari segi setengah jawatan kuasa adalah juga dianggoti ya. Dan sebenarnya ini lebih daripada Ceria, ini juga adalah sebagai satu penghormatan kepada Malaysia yang telah banyak, ya, melalui, terutamanya kalau kita tidak ingat bahawa pada tahun 2003 lagi sebenarnya semasa itu yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak adalah timbalan Perdana Menteri. Beliau sebenarnya telah meluluskan, ya, harm reduction, apa yang kita gelarkan pengurangan gejala daripada penyalahgunaan dadah. Beliau telah membuat satu keputusan yang begitu berani, sehingga kan selepas itu kita untuk kali pertamanya memulakan program mula-mulanya dengan metode, kemudian kita juga memulakan program penukaran. Dan seperti yang kita telah dengar tadi, dengan salah satu daripada apa yang kita dapat lihat di situ ialah pengurangan dari segi jangkitan baru di Malaysia, di mana pada 2003 umpamanya kita mendapat 23 kes setiap 100,000 population, tetapi pada masa kini kita telah menghampiri ataupun telah mencapai apa yang digelar sebagai WHO Millennium Goal, di mana kita perlu mengurangkan ke tahap 11 ataupun kurang daripada setiap 100,000 penduduk di Malaysia dari segi jangkitan. Terima kasih Profesor kerana sudi bersama TV3. Jadi untuk pengetahuan anda, usaha untuk menghasilkan vaksin bagi HIV AIDS sudah menelan belanja lebih $8 bilion Amerika ataupun lebih 24 bilion ringgit. Sehingga kini walaupun belum ada vaksin yang berjaya dihasilkan, tetapi sudah ada perkembangan positif apabila terdapat 2 kes pesakit jangkitan HIV AIDS yang berjaya pulih daripada penyakit itu, iaitu dalam kes Mississippi Baby dan juga dalam kes Berlin Patient. Dan Ketua Penyelidik kepada Mississippi Baby, Dr. Deborah Pesol, dan juga pemenang Nobel Laureate atau saintis yang berjaya menemui virus HIV lebih 30 tahun lalu, iaitu François Baure Sinosi, antara yang hadir untuk berkongsi pandangan dalam persidangan ini. Dan itu sekian dulu laporan saya dari KLCC. Kita kembali dulu ke Sri Pentas untuk laporan selanjutnya. Sama-sama.